doktor tu telah terobekkan mulut dia menjadi koyak. So wanita ni marah, marah dan geram, lalu dia pergi bunuh doktor tu. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang. So hari ni aku nak update lagi pasal review tentang satu lagi kisah horor daripada Jepun. Satu lagi kisah horor yang amat menyeramkan. Aku tak nak review pasal movie Jepun. Ada movie dia, tapi aku tak nak review pasal Jepun. Aku nak menceritakan siapakah hantu ini. So kalau korang nak tahu, kita tengok. Tapi sebelum tu jangan lupa like dan subscribe, So guys, pada video yang lepas aku dah ceritakan pasal Dark Water dan Teke-Teke. Dark Water dan Teke-Teke adalah mitos juga daripada Jepun dan difilmkan. Itu menurut kepercayaan masyarakat Jepun. Tapi hari ni aku nak menceritakan tentang satu lagi kisah mitos yang dipercayai oleh masyarakat kuno Jepun dan urban legend sekarang. Hantunya adalah hantu Kuchisake Onna. Korang pernah dengar Kuchisake Onna? Atau korang pernah tengok filem tak? Kuchisake Onna ni ada difilmkan dalam tahun 2000 berapa, aku tak tahu, tak berapa ingat, tapi ada difilmkan oleh perfilman Jepun lah. So siapa Kuchisake Onna ni dan kenapa dia jadi hantu dan kenapa dia menghantui masyarakat Jepun? Let's check it out. Kuchisake Onna ni adalah seorang wanita yang telah bertukar menjadi roh jahat ataupun hantu jahat yang menghantui masyarakat Jepun. Melalui mitos-mitos yang diceritakan lah. Banyak versi-versi Kuchisake Onna ni yang boleh kita tengok dalam internet apa semua. Terlalu banyak versi. Macam contoh mangsa rogol, mangsa jalan raya, mangsa pembedahan plastik, mangsa itu, mangsa ini, terlalu banyak. So aku berminat untuk menceritakan tentang versi Kuchisake Onna ni melalui masyarakat kuno Jepun. Masyarakat kuno Jepun, dan ada juga aku minat versi untuk urban legend sekarang ataupun versi masyarakat sekarang lah. Apa versi tu? Let's check it out. Kuchisake Onna ni rupa dia, kalau korang nak tahu, mulut dia dah robek. Mulut dia robek. Memang seram muka dia, memang agak menyeramkan bila mulut dia robek. Ini bukan Doraemon tau, mulut besar macam tu, boleh buka tutup. Tak, dia mulut dia robek daripada cuping telinga sini sampai cuping telinga sini terbelah. Dia terbelah. Mangsa-mangsa Kuchisake Onna ni adalah seperti budak sekolah. Budak sekolah lah mangsa dia. Dia akan tangkap mangsa dia kalau mangsa dia berada di tempat-tempat yang sunyi. Menurut kepercayaan masyarakat kuno Jepun, Kuchisake Onna ni adalah seorang wanita yang hidup pada zaman Heian. So zaman Heian ini terkenal dengan para samurai. Dia punya pahlawan adalah pahlawan samurai. Dikatakan Kuchisake Onna ni adalah isteri kepada seorang pahlawan samurai itu. Kuchisake Onna ni adalah seorang perempuan yang cantik macam bidadari. Katanya lah mitos tu, memang sangat-sangat cantik. Tapi malangnya Kuchisake Onna ni terlalu sombong, bongkak dan angkuh. Dia berkahwin dengan seorang pahlawan samurai dan dia curang dengan suami dia. Itu masalah Kuchisake Onna ni, sombong dan curang. Banyak kali dia curang, sampailah satu hari tu suami dia tahu dia telah curang dengan suami dia. So suami dia tangkap dia, seksa dia, pukul dengan seksaan yang amat-amat teruk. Kuchisake Onna ni, bila suami dia dah seksa dia, dah menjadi buruk muka dia, suami dia ambil pedang samurai tu dan suami dia robekkan mulut dia. Dan that's why lah bermulanya kisah hantu Kuchisake Onna ni. Korang tahu bila mulut ni dah robek macam ni, memang amat seram. Menurut kepercayaan urban legend Jepun pula, Kuchisake Onna ni adalah mangsa daripada pembedahan plastik.
mangsa daripada pembedahan plastik, iaitu pembedahan plastik dia tidak berjaya dan doktor tu telah terobekkan mulut dia menjadi koyak. So wanita ni marah, marah dan geram, lalu dia pergi bunuh doktor tu. Bunuh cara yang amat kejam lah kan. Dia pergi bunuh. So bila wanita dia bunuh doktor ni, dia menjadi satu macam jadi gila, dan wanita ni dibunuh oleh orang-orang kampung dekat situ. Dan bila dia dah dibunuh oleh orang-orang kampung di situ atau orang-orang kawasan dekat tempat tu, so roh dia mati dekat situ dan roh dia menghantui penduduk dekat situ. So dikatakan pada tahun 1970-an dulu, Kuchisake Onna ni memang betul-betul menghantui penduduk-penduduk dekat situ. Cara dia menghantui adalah dia menangkap dan membunuh budak-budak sekolah ni. Masa tahun 1970 mitos ni memang kuat. Mitos ni astagfirullahalazim, kejut aku cicak ni. Masa tahun 1970-an ni memang kecoh lah masa ni. Sebab apa? Budak-budak sekolah tak dibenarkan balik bersendirian dan pergi sekolah secara bersendirian. Mereka mengesyorkan, para cikgu ni atau penduduk setempat sana mengesyorkan budak-budak sekolah ni haruslah berjalan secara berkelompok, ataupun masa balik sekolah cikgu-cikgu mereka ni akan menemani mereka sampai ke pintu rumah. Sampai macam tu sekali. Sebab apa? Kuchisake Onna ni menghantui, memburu budak-budak sekolah ni. Kuchisake Onna ni sebenarnya dia pakai topeng. Menurut versi urban legend ni, Kuchisake Onna ni pakai topeng mas. Pakai mask ke? Kan? Yang korang sekarang ni coronavirus tu korang pakai mask kan? Dia pakai mask. Kita tak tahu dia Kuchisake Onna. Cara dia. So kalau dia nampak budak ni bersendirian atau berdua je, tak ada dalam kelompok, dia akan datang dekat budak tu dan bertanya. Korang nak tahu dia tanya apa? Dia akan buka topeng dia. Bila dia buka topeng dia, dia akan tanya, aku cantik ke tidak? Atau dalam bahasa Jepun berbunyi watashi kere. Aku tak tahu pronunciation macam mana, aku bukan orang Jepun. Macam tu lah, watashi kere katanya. Adakah aku ni cantik? Engkau bila jadi budak sekolah tu, kan kau pandang muka dia, sebab masa dia tanya tu dia akan buka topeng dia. So bila dia buka topeng dia, kau tengok muka dia robek macam tu sampai dia buka mulut dia macam tu, kau nak cakap dia cantik ke, ataupun kau pingsan dekat situ ke, ataupun kau lari ke, ataupun kau tetap mengatakan dia cantik sambil menepuk-nepuk bahu. Ada satu versi lagi, tak, bila dia tanya aku cantik ke tak, bila kau cakap cantik, ya cantik, sebab kita tengok mata dia okey saja kan. Ya, kau cantik. Contohlah kau cakap macam tu kan. Bila kau cakap macam tu, dia pun buka mask. Bila dia buka mask dia, andaikan kau terkejut tengok muka dia, dia akan terus bunuh kau. Kalau kau tak terkejut, kau buat biasa je, mungkin kau akan selamat. Ada satu versi lagi, andainya kau jawab tidak, kau cakap bila dia tanya watashi kere tu, bila dia tanya aku cantik ke tak, kau cakap tak, dia akan bunuh kau terus dengan sabit atau gunting yang besar atau parang. Dia akan jolok terus kau punya tekak. So memang menyeramkan. Kalau korang tengok cerita movie dia pun memang agak menyeramkan, sebab muka hantu dia memang tak boleh belah. Memang membuatkan korang mengigau. Macam ni lah muka dia. Selain itu, Kuchisake Onna ni juga menghantui budak-budak sekolah ni dengan memberikan gula-gula. Cara dia tangkap budak ni dengan dia menghulurkan gula-gula. Macam penculik kan. Macam penculik budak-budak ni yang memang tak betul-betul tak guna ni. Dia menculik budak-budak dengan apa? Dia memancing budak-budak ni dengan gula-gula. So dia bagi gula-gula tu. Bila masa dia bagi gula-gula tu, budak-budak kan, kalau kau bagi gula-gula pun, walaupun kau sekolah menengah, kau budak sekolah rendah kan, kau bagi gula-gula, mesti dia nak punya, betul. So bila dia bagi gula-gula tu, terus dia akan tanya aku cantik ke tak. Kalau kau cakap ya, dia buka topeng. Kalau kau cakap ya dan buat biasa je muka tu, mungkin dia akan lepaskan kau. Tapi kalau kau cakap tidak, dan bila dia buka topeng, makanya engkau haruslah mengucap, sebab dia mengeluarkan satu gunting yang besar, ataupun parang, ataupun sabit. Ikutlah besi mana korang nak ikut, tapi dia tetap akan merodok korang punya tekak. Sorry to say, aku tengok cerita dia memang agak cerita dia memang seram lah. Memang seram. Kalau kau nak tengok cerita dia, kau boleh cari dekat, search lah dekat YouTube, semua ada cerita dia. So
Aku syorkan korang tengok dulu cerita ni, baru kau kenal siapa Kuchisake Onna tu. Dan aku terbaca juga satu versi kelakar tentang Kuchisake Onna ni kan. Dia takut dengan pomade ataupun orang cakap minyak rambut. Aku tak tahulah apa benda yang dia takut dengan minyak rambut. Sebab kisahnya dia ceritakan masa dia buat pembedahan plastik tu, dia terbau minyak rambut doktor tu, pomade tu. So bila kau terjumpa Kuchisake Onna ni, bila kau sebut pomade 3 kali, dia akan lari. Astaghfirullah. Aku pun tak tahu. Tapi itu hanya mitos, cerita antara cerita. Korang janganlah percaya sangat benda-benda ni kan. Kita pun ada cerita kita sendiri yang mengarut-ngarut macam ni kan. Tapi besi ni aku memang tergelak lah baca. Kau sebut nama minyak rambut pun hantu boleh lari. Cubalah kau panggil orang Jepun tu datang sini. Kalau terjumpa hantu dekat Malaysia atau Indonesia ni kan, korang sebut nama minyak rambut apa Beckrem ke ataupun Hero ke, apa minyak rambut yang mahal-mahal tu, korang sebut 3 kali, kau tengok hantu ni lari ke tak. Aduh, tapi tak apa, itu dia orang punya cerita. Itu mereka punya cerita, kepercayaan masyarakat Jepun punya. Biasalah ada cerita antara cerita jadilah macam tu. Okay guys, macam mana cerita aku tentang Kuchisake Onna ni? Kalau korang nak tengok lebih lanjut, korang boleh pergi search dekat movie YouTube ke apa ke yang korang boleh tengok movie, ada cerita dia. Cerita dia memang agak menyeramkan dan menakutkan kita. Aku yang dah berumur 30 lebih ni pun takut jugalah tengok cerita dia. Macam dia punya rodok dekat aku takut tengok muka dia sebenarnya. Memang agak-agak seram bagi aku. So korang, kalau korang berani nak tengok cerita Kuchisake Onna ni, korang boleh tengok. Kau boleh search kat mana-mana, type saja Kuchisake Onna, dia akan keluar movie tu. Okay, movie tu aku lupa lah tahun berapa, tapi movie tu pun ada banyak versi tak silap aku. Korang boleh tengok cerita tu. So guys, macam mana dengan keadaan Kuchisake Onna? Korang berhati-hati, jangan jalan-jalan sorang-sorang. Pesan dekat anak-anak, takut Kuchisake Onna datang dan menghantui korang. Kalau korang duduk Jepun lah. Kalau korang duduk Malaysia, Kuchisake Onna tak ada. Semuanya ada dekat Jepun sana. Okay, aku ambil satu je untuk review malam ni. So sampai sini saja untuk video kali ni. Aku harap korang enjoy. Kalau korang ada pendapat lain tentang Kuchisake Onna yang aku terlepas pandang, korang boleh type dekat komen, okay? Atau korang ada pengalaman-pengalaman tentang cerita hantu yang menyeramkan apa semua, korang boleh type dekat komen, okay? Aku memang teringin nak baca cerita-cerita seram ni sebab benda ni terkejut kan. Okay guys, sampai sini saja untuk review aku tentang Kuchisake Onna. Ini adalah salah satu hantu Jepun yang memang menyeramkan budak-budak sekolah dulu. Okay, sekarang aku tak tahu ada lagi ke tak pasal mitos ni dekat Jepun. Sebab teknologi terkini apa semua, orang pun dah tak percaya hantu semua. Banyak kita dalam masyarakat Melayu ni pun dah banyak yang kurang percaya kepada hantu setan ni kan. Tapi kita sebagai orang Islam, kita percaya jin dan syaitan itu memang ada. Okay, itu memang tertakluk di dalam Al-Quran. Dia juga makhluk Tuhan. Jangan berani sangat, jangan takut sangat. Okay, aku harap korang semua berada dalam keadaan tak dihantui mana-mana hantu. Okay, astagfirullahaladzim, apa aku cakap ni malam-malam ni. Dah pukul 2 pagi, 3 pagi. Pukul berapa ni? Dah pukul 3 pagi. Okay guys, sampai sini saja. Aku harap korang enjoy dengan video aku. Jangan lupa like dan subscribe. Okay, kalau korang minat dengan video aku, jangan lupa tekan loceng juga dekat sana. Okay, setiap video yang aku upload akanlah keluar notification. So thanks guys sebab dah klik video ni dan tonton sampai habis. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.